Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Perdana Menteri akan mengetahui delegasi Malaysia ke mesyuarat pemimpin ekonomi APEC AELM ke-31 di Lima, Peru dari 14 hingga 16 November. Mehdi dalam satu kenyataan berkata Perdana Menteri akan diiringi oleh Menteri Luar Negeri. Cara itu akan menghimpunkan pemimpin-pemimpin APEC untuk memperkukuh pertumbuhan mampan dan pembangunan inklusif di rantau Asia Pasifik. Potensi ekspor bernilai 3.2 bilion ringgit berjaya dijana menerusi lawatan kerja 4 hari Perdana Menteri ke China. Malah negara timur besar itu turut menawarkan lebih 5,000 peluang kepada rakyat Malaysia untuk jalani latihan berkaitan TVET. Lawatan kerja berkenaan atas jemputan Perdana Menteri China bagi menghadiri Expo Import Antarabangsa China CIIE ke-7 di Shanghai. Jemaah Menteri meneliti pelbagai isu membabitkan syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC untuk memastikan perkara berkaitan tabik urus serta tata kelola ditambah baik. Jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata selain tata kelola dan tabik urus, aspek yang turut diberi tumpuan termasuklah isu ganjaran serta bonus. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbaru Israel di Lebanon yang turut mencederakan 6 anggota pasukan Batalion Malaysia Malbat semalam. Jurucakap Kerajaan Perpaduan menegaskan tindakan rejim Zionis itu tidak boleh diterima sama sekali. Mesyuarat Jemaah Menteri hari ini turut membincangkan insiden serangan rejim Zionis Israel tersebut. Susulan insiden 6 anggota Malbat cedera dalam insiden letupan dilancarkan Israel di Lebanon semalam, kerajaan ada rancangan alternatif jika pasukan interim PBB di Lebanon, UNIFIL, terpaksa berundur sekiranya situasi di negara itu semakin meruncing. Menteri Pertahanan maklumkan kementeriannya sentiasa berhubung rapat dengan UNIFIL untuk dapatkan perkembangan terkini. Jelasnya, buat masa ini pasukan Malbat akan terus bersama UNIFIL untuk jaga keamanan di kawasan berkenaan. Dalam hari itu, Panglima Angkatan Tentera menafikan dakwaan pasukan Batalion Malaysia Malbat 85012 tidak dibekalkan dengan kit pertolongan cemas individu IFAC. Jelas beliau, semua anggota kini kita dibekalkan dengan IFAC. ATM juga akan berbincang dengan pihak pasukan interim pertubuhan bangsa bersatu di Lebanon UNIFIL mengenai keperluan langkah berjaga-jaga tambahan berikutan insiden serangan tersebut. Keputusan Mahkamah Agung Perancis yang menolak sepenuhnya tuntutan difalkan kumpulan yang mendakwa waris Kesultanan Sulu terhadap Sabah adalah berita gembira buat negeri itu. Ketua Menteri Sabah memuji dan amat berpuas hati dengan keputusan itu. Beliau turut mengulangi pendirian tegas kerajaan Sabah tidak mengiktiraf sebarang tuntutan terhadap negeri itu yang dilakukan mana-mana pihak luar. Pegawai Kadet Akademi Latihan Ketenteraan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menekap setrika pada tubuh seorang pelatih junior. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah sejurus pertuduhan dibacakan terhadapnya. Mahkamah kemudian membenarkan jumlah jaminan ke atas tertuduh sebanyak RM20,000 dengan 2 penjamin dan menetapkan 27 Disember untuk sebutan semula kes. Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin diperintah bayar ganti rugi bernilai RM1.35 juta kerana fitnah bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng berhubung pembatalan pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari. Perintah dikeluarkan pesuruh jaya kehakiman selepas mendapati pengerusi DAP itu berjaya buktikan kes tersebut. Pada Mac 2023, Lim failkan saman terhadap Tan Sri Muhyiddin yang didakwanya membuat kenyataan fitnah melibatkan isu pembatalan cukai berkenaan. Di Terengganu, seorang pelajar berusia 17 tahun maut ditimpa bahan binaan di sebuah lot kedai di pusat beli belah pada Rabu lepas. Pejabat Pengarah Kejabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Terengganu berkata, kejadian berlaku ketika mangsa sedang mengangkat bahan binaan untuk dipindahkan ke lot kedai yang sedang diubah suai menggunakan troli. Bagaimanapun, kerangka troli yang diubah suai itu patah menyebabkan bahan binaan jatuh menghempap mangsa yang disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Siasatan dijalankan mengikut peruntukan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Di Terengganu, 22 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Guntung mengalami muntah dan sakit perut akibat keracunan makanan. Kejadian dilaporkan berlaku selepas mereka bersarapan di sebuah resort di daerah Setiu semalam. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Jelani Sulong berkata, seorang pelajar telah ditahan di wad untuk rawatan lanjut, manakala selebihnya dibenarkan pulang selepas mendapat rawatan di Hospital Setiu dan Klinik Kesihatan Permaisuri.
Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP mengarahkan 52 premis perniagaan termasuk 8 premis makanan ditutup sejak Januari lepas. Ia susulan premis terbabit didapati kotor selain terdapat najis tikus dan lipas terutamanya di bahagian dapur. Pengerusi Gantian Jawatan Kawasan Tetap Kesihatan Awam MBPP Tan Su Siang berkata 8 premis makanan yang diarah tutup juga didapati menghiraukan kebersihan penyimpanan bahan mentah. Sindiket penyeludupan 15 ekor lembu ditumpaskan pasukan gerakan AM PGA menerusi uptaring wawasan. Rampasan dianggar bernilai RM112,500. Lembu dengan anggaran berat 7,500 kg itu dipercayai diseludup dari Thailand. Komander Brigade Tenggara PGA berkata, sebuah lori dipandu lelaki tempatan dalam keadaan mencurigakan ditahan di Kampung Bemban, Pasir Mas. Suspek tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Kes disiasat di bawah Seksyen 36-1 Akta Binatang 1953. Dua penunggang cedera selepas motosikal yang dinaiki bertembung di Kampung Masjid Negeri Kedah lewat petang semalam. Dalam kejadian kira-kira pukul 6.50 petang itu, seorang penunggang cedera parah manakala seorang lagi cedera di beberapa bahagian tubuh badan. Kemalangan berlaku ketika Omar dalam perjalanan ke Masjid Negeri untuk menunaikan solat maghrib. Kedua-dua mangsa telah dihantar ke Hospital Sikh untuk rawatan lanjut. Seorang lelaki warga Myanmar maut dalam kebakaran di Bukit Bakri, Muar Johor malam tadi. Komander operasi daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Muar berkata, kebakaran di sebuah rumah jenis separuh kekal di Jalan Padang itu berlaku pada pukul 8.28 malam. Mangsa didapati terperangkap di dalam rumah berkenaan dipercayai tidak sempat menyelamatkan diri kerana api merebak dengan cepat. 28,811 notis atas pelbagai kesalahan dikeluarkan JPJ sepanjang op khas motosikal bermula awal bulan ini. Tiada lesen memandu dan cukai jalan, kesalahan paling banyak dikesan. Ketua Pengarah JPJ berkata setakat hari ke-7 operasi, 23,895 saman dikeluarkan, 8,988 dikenakan tindakan atas pelbagai kesalahan. 282 motosikal disita. 77 kes jenayah komersial dilaporkan di Arau Perlis dari Januari hingga Oktober lalu membabitkan nilai kerugian mencecah lebih RM500,000. Angka itu bagaimanapun mencatatkan penurunan berbanding 104 kes dengan nilai kerugian RM1.8 juta yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lalu. Kes dilaporkan melibatkan penipuan melalui panggilan telefon, pelaburan tidak wujud, e-dagang khususnya menerusi media sosial, tawaran pekerjaan palsu serta love scam. Kes demam denggi dilaporkan menurun kepada 1,346 kes pada Minggu Epidemiologi ME44 bagi tempoh 27 Oktober hingga 2 November lalu berbanding 1,521 kes pada minggu sebelumnya. Kematian akibat komplikasi demam denggi juga menurun kepada 1 kematian berbanding 2 kematian pada minggu sebelumnya. Secara kumulatif, jumlah kes demam denggi sehingga kini sebanyak 111,250 kes dengan 102 kematian berbanding 100,936 kes dan 78 kematian untuk tempoh yang sama pada tahun 2023. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA sudah mengenal pasti 8 lokasi di seluruh negara yang bakal jadikan pusat pemindahan kekal PPK bagi menempatkan mangsa banjir. Ketua Pengarah NADMA berkata setakat ini 9 PPK akan dibina dan 1 daripadanya sudah siap. 8 lokasi yang dikenal pasti di Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Johor, Perak dan Pulau Pinang dalam proses tender terbuka untuk pembinaan yang mengambil masa 15 bulan untuk disiapkan. Penumpuan angin timuran dijangka berlaku di pantai timur dan utara Semenanjung hingga Ahad ini. Ini berdasarkan analisis model-model cuaca Jabatan Meteorologi Malaysia. Ketua Pengarah hanya menjelaskan situasi tersebut berpotensi menghasilkan ribut petir berserta hujan lebat termasuk angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan tersebut. Seramai 660 pegawai dan anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Pahang mahir dan terlatih bersiap sedia memberikan bantuan kepada penduduk terjejas banjir sepanjang monsun timur laut. Sebanyak 17 bilik gerakan APM Pahang beroperasi 24 jam membabitkan sebuah pusat kawalan operasi negeri, 11 pusat kawalan operasi daerah dan 5 pusat kawalan operasi unit. Bagi pusat pemindahan sementara PPS, sebanyak 858 PPS disediakan yang boleh menempatkan 166,295 orang.
Sebanyak 2,000 pak Hero Meals diagihkan kepada APM daerah Baling, Kota Star, Pendang, Padang Terap dan SIK di Kedah serta pasukan JPPM Negeri Kedah. Ia bagi sebagai inisiatif membantu anggota keselamatan menghadapi monsun Timur Laut MTL. Sumbangan adalah hasil kerjasama Yayasan Sultanah Bahiyah YSB bersama NGO rakan strategiknya Kembara Kitchen Sendirian Berhad. Festival Asia 2024 yang berlangsung hari ini hingga 10 November 2024 menawarkan peluang kepada pengunjung untuk menyelami keunikan budaya Asia. Festival yang berlangsung di lanai matik itu bertemakan warna-warni Asia dan sebagai penghormatan kepada warisan budaya pelbagai negara di benua Asia. Setiap negara yang terlibat akan mempamerkan kebudayaan mereka melalui persembahan tarian, muzik tradisional, demonstrasi seni dan hidangan autentik. Jawatankuasa bersama peringkat Menteri Bagi Iskandar Malaysia mengadakan mesyuarat khas. Tujuannya membincangkan kemajuan selanjutnya penubuhan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSS. Mesyuarat dipengerusikan bersama Menteri Ekonomi Malaysia dan Menteri Pembangunan Negara Singapura. Perbincangan tertumpu kepada mesyuarat draft perjanjian bersama penubuhan zon tersebut. Perjanjian berkenaan dijangka ditandatangani semasa pemukiman pemimpin Malaysia Singapura ke-11 dijadualkan bulan depan. Kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3.2% dengan bilangan penganggur terus susut kepada lebih 555,300 orang pada September lepas. Nyataan Jabatan Perangkaan maklumkan bilangan tenaga buruh terus berkembang pada bulan sama bertambah 0.1% kepada 7.24 juta orang. Ia susulan prestasi ekonomi negara yang memberansangkan kedudukan pasaran buruh negara pada September kekal kukuh. Shirin Berhad kini diiktiraf sebagai peneraju piawaian dan pensijilan keluli hijau sekaligus mewujudkan standard global bagi keluli sifar bersih. Timbalan Ketua Setiausaha MITI berkata langkah ini bakal memulakan revolusi keluli hijau dan memenuhi permintaan terhadap produk mesra alam. Tambahnya, kerajaan komited mentransformasikan industri pembuatan khususnya dalam keluli selaras dengan trend global. Lubnan mengutuk serangan rejim Zionis ke atas bandar selatan Sidon semalam yang membunuh 3 orang awam. Serangan turut mencederakan beberapa askar Lubnan dan anggota pengaman PBB. Tentera Lubnan mengesahkan serangan itu dilakukan oleh drone Israel. Insiden berlaku ketika konvoi pasukan interim PBB UNIFIL membawa anggota pengaman baru ke selatan negara itu melalui Sidon. 12 individu termasuk wanita dan kanak-kanak terbunuh dalam serangan baru Israel ke atas sebuah sekolah di utara Palestin. Serangan udara itu turut mencederakan ramai lagi individu. Sekolah itu menempatkan pesakit terlantar dari kamp pelarian Al-Shati yang terletak di barat Gaza. Setakat ini, jumlah penduduk yang maut di Gaza telah melebihi 43,500 orang. Rakyat Amerika Syarikat berhak terima peralihan kuasa yang aman dan teratur. Ia disuarakan Presiden Joe Biden selepas calon Republikan Donald Trump memenangi pilihan raya presiden kali ini. Biden beri jaminan peralihan itu akan berjalan lancar biarpun akui perasaan kecewa yang dialami penyokong Demokrat. Trump menewaskan calon Demokrat Kamala Harris pilihan raya pada 5 November lalu. Di Indonesia, pasukan keselamatan GAT memindahkan penduduk di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki ke tempat selamat. Kira-kira 16,000 orang dilaporkan tinggal di kampung-kampung berhampiran gunung berapi berkenaan. Setakat ini, siri letusan gunung tersebut telah meragut 9 nyawa dan merosakkan beribu-ribu kediaman. 2 kru lemas manakala 12 lagi hilang selepas sebuah bot nelayan karam di luar pantai Pulau Jeju awal pagi tadi. Seramai 15 lagi kru lagi berjaya diselamatkan. Bot nelayan berkenaan mempunyai 27 kru yang berdaftar termasuk 16 warga Korea Selatan dan 11 warga asing. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.